Jadi kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini setelah bercuti sekian lama dengan bab ke-15 daripada Kitabul Ilm, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ini adalah bab yang ke-15 daripada Kitabul Ilm di dalam Sahih Bukhari. Babnya iaitu babul irtibat fil ilmi wal hikmah. Wa qala Umar tafaqqahu qabla an tusawwadu. Qala Abu Abdullah wa ba'da an tusawwadu. Faqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Ini bab yang ke-15, di bawahnya ada hanya satu hadis sahaja, iaitu hadis yang ke-74 pada muka surat 124, ya. Tengok situ. Wa bihi qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها wa yu'allimuha. Itu hadis yang ke-74. Sekarang kita tengok pula terjemahan, tajuk bab dan seterusnya terjemahan hadis ni. Bab 15, bab minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah. Umar berkata, dalamilah ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Abu Abdullah yakni Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Makna sebagai sambungan kepada kata-kata Umar itu. Dalamilah ilmu sebelum kamu jadi pemimpin. Imam Bukhari tolong tambah. Dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu setelah mereka tua. Mana setelah mereka tua, setelah mereka jadi pemimpin pun, mereka masih lagi belajar. Itu galakan belajarlah sampai ketua, sampai jadi ketua, sampai ke umur tua, itu tidak menjadi. Hadis yang ke-74. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau kita nak ringkas, ya. Kalau kita nak sebut semua, dapat tahulah kedudukan sanadnya. Itu Al-Humaydi meriwayatkan kepada kami, katanya. Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya. Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku, berlainan daripada apa yang diceritakan kepada kami oleh Az-Zuhri. Katanya, saya telah mendengar Qais bin Abi Hazim berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad atau tidak ada kedengkian melainkan terhadap dua macam orang. Pertama ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, lalu dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan, maka dia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu, di samping mengajarkannya juga kepada orang lain. Itulah tajuk bab, dan satu saja hadis di bawah bab ini yang dikemukakan oleh Bukhari. Seperti mana biasa, kita akan bincang terlebih dahulu tentang tajuk bab itu.
Sebab tajuk bab itu penting. Penting. Kalau tidak, kita tak nampak keistimewaan kitab Sahih Bukhari ni. Dan tak akan dapat rasa kenapakah Sahih Bukhari ini disebut-sebut sebagai sebuah kitab yang istimewa. Tak nampak lah. Kalau kita tak mendalami tajuk bab ni. Sebagai contohnya, sepintas lalu saya nak sebut ini bab, okeylah, al-irtibat fil ilm. Dia mesti kita kena faham tajuk bab ni mesti sesuai dengan hadis yang dikemukakan di bawah bab ini. Misalnya di bawah bab ke-15 ini ada satu saja hadisnya, iaitu hadis yang ke-74 ni. Baik, kalau kita perhatikan irtibat, perkataan irtibat tidak ada dalam hadis ni. Imam Bukhari ambil di mana? Itu cara dia faham, dia ajar kita. Bab al-irtibat fil ilmi wal hikmah. Dia ambil di mana kalau hadis ni? Jawabnya dia ambil di hasadah ni. Di hasadah. Dia ambil di situ. Maknanya dia nak cerita hasad di sini dipakai dengan makna ribtah. Ribtah. Irtibat itu ada ribtah tu lah. Ada ribtah dalam belajar. Apa ribtah? Apa bezanya ribtah itu dengan hasad? Ada beza. Dia nak cerita tajuk bab menjelaskan makna hadis. Sebab hasad itu makna asalnya tidak elok. Kenapa Nabi guna perkataan yang tidak elok ni? Kadang-kadang perkataan yang tidak elok digunakan juga dengan makna lain. Iaitu dengan makna ribtah. Kalau ribtah tidak jadi masalah. Baguslah ada sifat tu. Sifat hasad tidak bagus. Itu satu contoh ya. Lagi kalau kita tengok al-irtibat fil ilmi wal hikmah. Di sini. Perkataan al-ilmi tidak ada di dalam hadis. Yang adanya hikmah, perkataan hikmah. Di mana Imam Bukhari tambah? Dalam tajuk ni dia tambah ilmi. Padahal dalam hadis tu tidak ada. Yang adanya hikmah. Cuba kita tengok. Ini hadis dia. Wa rajulun atahu Allahul hikmata. Tak ada sebut di sini atahu Allahul ilma wal hikmata. Atau al-ilma sahaja ke? Tak ada. Jadi perkataan al-ilm itu tidak ada dalam hadis yang dikemukakan di bawah bab ini. Sedangkan maksud tajuk bab tu dia nak ceritanya itu hasil ataupun intipati hadis ni lah. Macam mana pula Imam Bukhari tambah ilmu? Itu semua penting tu. Semua penting kita dalami. Kalau tidak tak nampaklah kelebihan tajuk bab itu. Fiqh Imam Bukhari ataupun kedalaman faham Imam Bukhari tentang hadis-hadis terutamanya. Tak nampaklah. Baik. Itu secara sepintas lalu saya sebut tu untuk mudah biar nampak sedikit. Di sini kita ada nota 181. Nota mula-mula dalam bab 15 ni, minat yang mendalam. Itu makna irtibat. Minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah. Ataupun adanya perasaan ingin mendapat kelebihan yang ada pada orang lain tanpa kita mengharapkan kelebihan yang ada padanya itu hilang daripadanya. Itulah ribtah. Itu ribtah. Irtibat. Adapun hasad dalam maknanya yang asal ialah kita mahukan, menginginkan sesuatu kelebihan yang ada pada orang lain dengan mengharapkan kelebihan itu hilang daripadanya. Itu hasad.
Kalau hasad itu tak baguslah. Sebab kita nak kelebihan itu hilang daripada seseorang. Adapun ghibtah tidak. Kita tahu kelebihan itu ada pada dia, kita pun nak juga. Kalau boleh. Tapi tanpa mengharapkan hilang kelebihan itu daripadanya. Dia tetap lebih lah. Kita nak seperti dia. Atau kalau Tuhan bagi lebih lagi pun seronok juga, suka juga. Tanpa kita terlintas pun di dalam hati kita biar hilang kelebihan yang ada pada dia itu. Itu ghibtah namanya. Jadi apabila ada keinginan itu, maka timbullah minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah itu. Bila kita tahu nilai ilmu itu, hikmah itu, barulah kita jadi tertarik. Timbullah minat itu. Jadi nak ada perasaan minat yang mendalam itu, dia mesti kena ada kesedaran tu dahulu tentang nilai ataupun harga ilmu dan hikmah itu. Barulah kita nak jadi ahli ilmu juga. Baik. Kita ada nota ni 181. Setelah Imam Bukhari membuat tajuk tentang kepentingan usaha untuk mendapatkan ilmu yang mendalam, beliau mengemukakan tajuk yang menggambarkan situasi selepas seseorang itu berjaya mendapat ilmu yang mendalam, iaitu rasa minat dan tertariknya orang lain terhadap ilmu dan kebaikan yang ada padanya. Minat itulah yang akan mendorong seseorang itu untuk lebih berusaha dan bersemangat untuk mendapatkan sesuatu, terutama pada golongan muda dan generasi baru atau kepada golongan tua, sehingga mereka menaruh harapan kepada anak cucu dan keturunannya agar mendapatkan kelebihan itu di suatu hari nanti. Minat yang dikehendaki ialah minat kepada ilmu, bukan kepada keduniaan, kerana semua kelebihan perlu diusahakan, tetapi yang paling utama ialah ilmu. Alhamdulillah. Soleh di mana Soleh? Soleh? Hari ni di Masjid Tanah, Melaka. Oh, di Masjid Tanah. Balik rumah mertua. Balik rumah mertua ya? Ha. Soleh boleh sambung ke yang saya baca tadi? Ke ada masalah? Boleh Maulana. Sila sambung ya, tempat saya baca. Jadi teruskan Soleh. Ada tidak nota? Sepatutnya ada Maulana. Silakan. Okey. Tidak sepatutnya apabila kita melihat suatu kelebihan pada seseorang, kita tidak berasa minat atau ingin berusaha untuk mendapatkannya walaupun sedikit. Kerana itu menunjukkan bahawa kita tidak mengenal kelebihan dan keutamaan yang ada pada seseorang. Ia menunjukkan bahawa kita tidak pandai menilai sesuatu yang berharga. Sekejap Soleh ya. Jadi apa yang saya tulis di sini, nak timbul minat tu macam mana? Kita kena nampak benda yang ada pada orang tu berharga. Sebab irtibak atau ghibtah ni dia timbul setelah tengok orang lain. Sama juga hasad. Hasad itu bila kita tengok orang lain lebih, kita nak. Jadi bila kita tahu dulu apa ni kelebihan yang ada pada orang tu. Bila kita tahu, barulah timbul minat itu. Barulah nak akan mendorong seseorang itu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Terutamanya kita tengok sejarah orang tu. Macam mana dia boleh jadi pandai. Kalau kaya, macam mana dia boleh jadi kaya. Macam mana dia buat langkah-langkah dia. Sebab kalau kita tahu sejarah dia, mungkin dia pun orang biasa juga dulu. Dengan cara kita menimbulkan minat itu. Dan nak dapat minat yang mendalam itu, kita kena tahu nilai ilmu itu. Itu bendanya. Ini sebagai satu dorongan daripada Imam Bukhari kepada para pelajar. Kepada para pelajar dan semua pembaca dia. Tak kira tua ataupun muda. Kalau yang muda mendorong dia untuk mendapat ilmu tu lah. Kalau yang tua dah tak mampu dah.
bukan masanya dah. Maka dia akan ada keinginan itu supaya ada di kalangan anaknya ataupun cucu cicitnya yang mendapat kelebihan itu. Ini satu dorongan. Sebab Nabi SAW kata, kalaulah hasad itu boleh, nescaya boleh untuk dua kelebihan ini. Tapi tak boleh. Tak boleh hasad itu. Kalau boleh pun dengan makna ribtah lah. Imam Bukhari kata dengan makna ribtah. Tapi Nabi SAW guna hasad tu nak kiranya benda ni benda yang sangat istimewa, sangat baik. Kalau kita nak berdengki pun berdengki di sini, baru kena pada tempatnya, baru padat, baru berbaloi. Itu maksud dia. Tetapi hasad di situ tidak dipakai dengan makna hasad yang sebenar. Dia dipakai dengan makna ribtah. Itulah yang disimpulkan oleh Bukhari dalam tajuk bab. Sebab itu dia buat tajuk irtibat. Jadi jangan tengok orang tu tengok saja, tidak. Biar tahu nilai, kelebihan. Biar tahu ini satu keutamaan. Setelah kita dah tahu dah sebelum ni kan, kita dah baca dah beberapa tajuk sebelum ni yang saling berkait itu. Antaranya ialah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak, kebaikan yang istimewa untuknya, nescaya diberikan kefahaman yang mendalam tentang agama kepadanya. Jadi Allah yang berbagi itu. Keistimewaan itu disebut oleh Nabi SAW. Tanda bahawa seseorang itu Allah mahukan kebaikan untuknya, Allah telah letakkan dia di atas kebaikan, ialah apabila dia berikan kefahaman yang mendalam. Nak dapat faham yang mendalam tu macam mana? Dia kena minat dulu. Dia kena ada minat dulu. Kalau tak ada minat tak boleh. Teruskan Saleh. Seorang Muslim tidak sepatutnya melihat ahli ilmu sebagai orang yang lebih kerana mendapat kelebihan duniawi berupa harta kekayaan, kemajuan hidup dan pangkat. Tetapi sepatutnya dia melihat ahli ilmu itu lebih kerana dia telah mendapat kebaikan yang banyak seperti disebutkan oleh Rasulullah, mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana dia telah berbuat sesuatu untuk agama dan masyarakatnya. Hadis bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahawa ahli ilmu berusaha untuk memahami ilmunya, melaksanakan apa yang dipelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain serta menyebarkannya kepada masyarakat. Jadi kalau kita nak dapat ilmu tu untuk itulah yang kita tengok ahli ilmu buat macam mana. Jadi kita nak juga macam tu. Lepas tu apa Imam Bukhari kata? Umar berkata, ini biasalah Imam Bukhari dia akan petik kata-kata sahabat ke ataupun hadis Nabi yang sama ada menepati syaratnya atau tidak menepati syaratnya, disebutkan secara ta'liq. Secara ta'liq itu tanpa mengemukakan sanadnya yang lengkap lah di dalam tajuk bab itu. Itu biasalah untuk melengkapkan tajuk bab dia sebagai buktinya kenapa kita ni perlu mendalam perlu ada minat yang mendalam kepada ilmu dan hikmah, kerana ilmu dan hikmah itu sangat penting, terutamanya untuk masa depan kita, terutamanya untuk seseorang pemimpin. Dan setiap orang Islam itu adalah pemimpin, pemimpin keluarganya, pemimpin masyarakatnya, pemimpin negerinya, pemimpin negaranya, dan lain-lain. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berupaya dan mempunyai kemampuan dapat memberikan sesuatu yang baik, ialah apabila dia cukup ilmu dan hikmah. Sebab itu Imam Bukhari bawakan kata-kata Umar ini, dalamilah ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Jadi qabla an tusawwadu tafaqqahu. Jadi Sayyidina Umar kata tafaqqahu di sini tidak boleh difaham dengan makna belajar fiqh lah, bukan. Ini makna lughawinya, makna dari sudut bahasa Arab yang umumnya
iaitu dalami ilmu, mendalami ilmu. Tak kira dah fiqh ke apa ke, tak kira lah. Sesuai dengan kerja kita lah yang kita nak buat. Kita kena mendalam. Sebelum kita jadi guru dalam apa-apa bidang lah. Itu makna tafaqquh. Dalamilah ilmu dalam apa pun bidang, terutamanya dalam bidang agama. Kalau nak jadi pemimpin dalam hal keagamaan, pemimpin masyarakat, dari agama itu perlulah, tak kira lah, sebab agama itu daripada Allah, untuk memimpin menggunakan panduan dan pedoman daripada Allah perlu mendalami ilmu agama. Tetapi ilmu lain pun sama juga, untuk jadi ketua, jadi guru, jadi pakar, rojo, jadi ketua dalam sesuatu jabatan, mesti kena ada ilmu yang mendalam tentang kerja ataupun jawatan yang dipegang itu. Itu maksud tafaqqah. Dalamilah ilmu qabla an tusawwadu, sebelum kamu dijadikan pemimpin. Tusawwadu daripada sayyid, daripada sayyid. Sebelum kamu dijadikan sebagai sayyid. Sayyid makna ketua, pemimpin. Itu kata-kata Umar. Semua ini Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq. Kalau kita nak tengok kata-kata Umar ini dengan lengkap sanadnya di mana ada, itu kena tengok syarah lah. Kena tengok syarah lah. Tidak semua syarah itu sebut. Ada yang sebut, ada yang tidak sebut. Jadi dengan sebab itu kita jangan tinggal lah tu kalau nak tahu. Tafaqqahu ni. Di dalam nuskha yang lain disebut tafaqqahu qabla an tasawwadu, gitu. Bukan tusawwadu. Qabla an tasawwadu. Tasawwada yatasawwadu, yani tatasawwaduna. Tapi oleh kerana ada an sebelum dia tu buatlah nun dengan fathah dalnya. Bukan fathah dalnya, fathah taknya ni sebenarnya. Kalau dal tu mana fathahnya, dah taknya, baiki taknya. Dengan fathah taknya. Yang ni tasawwud tadi kan tusawwadu. Dalam nuskha yang lain dia sebut tasawwadu. Baik, kalau kita nak tengok di sini, saya boleh tunjukkan. Umpamanya kita tengok sini ada ke tidak ada. Di sini cuba kita tengok ni. Tafaqqahu, ni dalam kitab ni. Tafaqqahu wa qala Umar tafaqqahu qabla an tusawwadu. Qabla an tusawwadu tafaqqahu. Dalam nuskha yang lain dia kata tafahhamu di sini. Qala Abu Abdullah wa ba'da an tusawwadu ilakh kadzalil Kushmayhani. Dalam nuskha Kushmayhani begitu. Wa ba'da an tusawwadu bi fathil waw al-mushaddada. Tusawwadu. Tetapi ada nuskha yang lain tasawwadu gitu. Tasawwadu ini boleh dilihat dalam syarah lah. Boleh dilihat dalam syarah. Baik. Ia bermaksud dalamilah ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Kalau tak tu bagi di atas, tatasawwadu. Qabla an tasawwadu, buat satu tak, sebelum kamu menjadi pemimpin. Kalau qabla an tusawwadu, sebelum kamu dijadikan pemimpin. Kalau tak tu dhammah. Ada juga yang menafsirkan kata-kata Sayyidina Umar ini radhiyallahu anhu ini bahawa dalamilah ilmu sebelum kamu menjadi tua. Yakni masa untuk belajar ialah masa muda. Makna tua itu difahami daripada kalimah sayyid. Ia boleh juga dipakai dengan makna ketua dan penghulu. Kerana semua orang akan menjadi ketua. Seorang bapa adalah ketua keluarga. Seorang ibu juga adalah ketua kepada anak-anaknya. Maka setiap orang perlu mendalami ilmu sebelum sampai ke peringkat menjadi ketua.
sebelum tua. Kalau kita kata sebelum tua, sama juga. Sebelum tua, maknanya sebab pada masa itu diperlukan sebab kita akan jadi ketua pada masa itu ikut mana-mana pun. Jadi bacalah macam mana pun, tetap makna dia tu bagus, elok. Sama ada tu sawwadu ke atau tasawwadu di sini tasawwadu. Jadi itu mengambil kira daripada perkataan sada yasudu siyadah. Siyadah. Jadi sifatnya sayyid, ketua. Jadi ada macam-macam pendapat ulama tentang kata-kata Sayyidina Umar itu. Jadi makna dia tu boleh pergi macam-macam. Ikut mana-mana pun baguslah, bagus. Teruskan apa ni Saleh tadi? Saleh teruskan, sambung. Ada juga yang mengatakan bahawa tasawwadu itu memberi maksud tazawwaju, menjadikan maksudnya dalamilah ilmu sebelum kamu berkahwin. Kerana selepas mendirikan rumah tangga akan timbul pelbagai masalah. Begitulah juga orang yang dilantik menjadi ketua akan sibuk dengan tugasannya. Ada pendapat lain yang mengatakan maksud tasawwadu ialah dalamilah ilmu sebelum janggutmu menjadi hitam dan lebat. Mafhumnya sama dengan sebelum kamu menjadi tua. Jadi tasawwadu tu sebelum ada jambang, ada janggut kamu yang hitam. Maknanya belajar itu kenalah daripada budak lagi, masa kecil lagi, sebelum tumbuh janggut, misai lagi. Itu maksudnya. Boleh juga kalau kita pakai, kita ada juga orang yang faham gitu. Qabla an tasawwadu tu, kalau kita baca tasawwadu lah, sebelum jadi hitam janggutmu. Mana sebelum ada janggut. Maksud dianya menggalakkan kita belajar daripada kecil. Sebab pada masa kecil tak ada banyak tanggungjawab. Kalau dengan makna tasawwadu dengan makna tazawwaju, sebelum kahwin. Sebab memanglah kalau sudah kahwin akan timbul banyak masalah. Ada tanggungjawab itu, tanggungjawab ini. Anak sakit lah, anak nak begini, macam-macam. Susah. Jadi dengan sebab itu, untuk dapat ilmu yang banyak, dapat mendalami ilmu, dia kena bermula daripada awal lagi. Daripada kecil lagi. Itu maksud Imam Bukhari. Dengan mengemukakan kata-kata Umar ini. Umar itu Sayyidina Umar lah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, selepas Abu Bakar. Umar itulah yang dimaksudkan. Jadi kata-kata Umar ini sangat dalam, sangat bermakna kepada orang yang nak belajar. Sebab kalau dah tua, susahlah nak belajar. Banyak perkara sangat ni kena mendalami. Ilmu ni dia kena cukup alat ilmu itu, ilmu ini sebagai persediaan. Mungkin dia dah tak mampu dah, ataupun sibuk dengan kerja lain. Begitu juga kalau kita kata sebelum kamu dijadikan pemimpin. Bila jadi pemimpin dah sibuk dah. Sepatutnya pada masa tu kita dapat gunakan ilmu yang kita belajar sebanyak mungkin sebelum itu. Bukan baru nak belajar. Kalau baru nak belajar susahlah. Itulah yang berlaku, banyak penyelewengan, banyak tak kena letak, tak kena buat itu. Sebab ilmu tak cukup. Nak belajar malu dah pada masa tu. Sebab kalau sudah jadi ketua, mungkin jadi malu dah nak belajar. Sudah. Ataupun sudah jadi tua, sudah berjanggut dah, jadi malu dah nak belajar. Boleh jadi itu. Sebab itu kena belajar itu daripada bawah lagi, daripada muda, daripada kecil lagi. Ini panduan Imam Bukhari kepada orang yang nak belajar, kepada penuntut ilmu. Sepatutnya ilmu itu dipelajari daripada bila? Daripada masa mana? Jadi jawabnya daripada awal lagi. Jangan lewat-lewat belajar. Tapi Imam Bukhari tambah. Takut kita kata kalau macam tu, lemah semangat lah. Orang yang sudah tua atau sudah jadi pemimpin tak mahu belajar lah. Sibuk. Jangan. Sebab ilmu itu tetap penting bila-bila masa pun. Dah kalau kita terlepaslah masa muda, kita tak ada peluang itu. Bila ada peluang, jangan lepaskan peluang. Itu maksud tambahan Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu.
Dan selepas kamu tua juga jangan lupa kalau ada kesempatan, ada peluang, belajar. Jangan lepaskan peluang itu sebab ini ilmu ni sangat bernilai, sangat bermakna dalam kehidupan dunia ini. Bahkan sampai ke akhirat pun. Itu maksudnya. Sayyidina Umar kata tafaqahu qabla an tusawwadu. Takut-takut nanti. Itu cara Imam Bukhari, takut-takut nanti orang jadi putus asa lah. Jadi rasa aku tak dapat dah macam mana pun. Tidak, kalau kita bersungguh, mungkin orang tu lewat sikit dia belajar. Banyak contohnya dalam sejarah, ulama-ulama besar lewat belajar. Tetapi bila dia bersungguh, tekun betul, tumpukan perhatian betul, dia dapat jadi alim juga. Begitu juga dengan pemimpin. Jangan malu untuk belajar. Kadang-kadang kita malu untuk belajar. Macam-macam lah sebabnya, alasannya. Itu tak kena. Itu maksud qala Abu Abdullah wa ba'da an tusawwadu. Abu Abdullah yakni Imam Bukhari berkata, dan setelah kamu dijadikan pemimpin. Ini kalau kita pakai makna pemimpin lah. Kalau kita pakai makna berkahwin, dan setelah kamu berkahwin. Kalau kita pakai dengan makna tua, setelah kamu tua pun belajarlah. Sebelum kamu sudah berjanggut, selepas berjanggut pun belajarlah. Itu maksudnya begitu. Jadi ini 183. Baca Saleh, teruskan. Okey, 183 Maulana. Ya. Okey. Al-Firabri, penyusun kitab ini menukilkan kata-kata Imam Bukhari di sini. Beliau berkata begini sebagai takmilah atau penyempurna kepada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Beliau mengajar pembaca-pembaca kitab ini bahawa janganlah difahami daripada kata-kata Umar radhiyallahu anhu itu bahawa pintu ilmu telah tertutup dan tiada peluang lagi selepas menjadi tua atau dilantik sebagai pemimpin untuk mencari ilmu. Kerana seseorang yang mempunyai semangat yang tinggi, kesabaran yang kuat dan bersedia untuk menghadapi ujian yang besar, mestilah boleh menuntut ilmu walaupun setelah dilantik menjadi pemimpin, tua dan berkahwin. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah masa yang paling baik untuk seseorang itu menimba ilmu. Itu maksudnya. Jadi tambahan Imam Bukhari ini menghilangkan kekeliruan. Supaya jadi tidak patah semangat. Jadi dia kata boleh terus pun. Dan sepatutnya begitu. Kalau kita tahu nilai ilmu tu, bila ada peluang jangan lepaskan peluang. Sebab peluang tu kadang-kadang dalam kehidupan kita dia mari sekali. Ni macam kita sekarang ni, alhamdulillah Allah SWT bagi peluang ni, dapat Google Meet guna ni kan. Semua tempat boleh ikut. Kalau kita mengajar di tempat khusus, jadi terhad di situ cara lama tu. Sebab itu saya lebih minat sekarang ni, lebih tertarik dengan cara baru ni dalam penyebaran ilmu, di mana seramai mungkin peserta boleh mengikuti kuliah kita ni. Macam kita sekarang ni, kan beruntung, kita berpeluang. Jadi dengan adanya peluang begini, jangan lepas peluang. Yang tua, yang muda, yang duduk di mana pun boleh. Cuma kita kena adjust lah. Kena atur lah masa kita. Kalau kita sudah bekerja, sudah ada apa-apa tanggungjawab, pandai-pandailah kita mengaturnya untuk dapat kelebihan itu. Jadi ini semua peluang. Jadi peluang ini jangan dilepaskan. Kalau tidak, rugilah. Mungkin kalau zaman dahulu orang kata kenapa tak belajar? Sejauh payah nak belajar. Saya duduk di negeri mana, dia duduk di negeri mana. Sekarang ni dah tak timbul. Tak timbul. Tak ada sebab itu. Tak ada alasan itu. Jadi kena belajarlah. Nak dapat peluang belajar kadang-kadang bukan senang. Jadi seseolahnya Allah buka itu untuk kita. Sesuai dengan hadis. Sebelum ni, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah SWT nak bagi keistimewaan kepada seseorang macam-macam cara dia. Zaman kita ni dengan cara begini. Jadi jangan lepas peluang. Kita boleh dapat ilmu sebanyak mungkin, macam berhadapan juga. Macam berada dalam majlis.
pengajian juga. Sebab kita boleh besar jarak, boleh tanya, boleh tengok, nampak tuannya, orangnya. Kan? Ya, apa bezanya? Apa bezanya? Jadi ini qala Abu Abdullah, di sini saya sebut Firabri, penyusun kitab ini. Anak murid Imam Bukhari itu. Sebab biasanya kalau kata apa nama ni, Abu Abdullah, boleh jadi yang kata tu anak murid dia. Dia tambah Imam Bukhari sebut gitu. Boleh jadi juga kalau kita bertemu beginilah dalam Sahih Bukhari, boleh jadi juga Imam Bukhari itu sendiri dia bangsakan diri dia tu kan dengan Abu Abdullah. Maksudnya dia sendirilah. Sesoalannya dia kata saya menambahkan dan selepas kamu dijadikan pemimpin sebagai pelengkap, sebagai tambahan yang berguna, yang menghilangkan kekeliruan, yang tidak mematahkan semangat. Sebab itu Imam Bukhari kata begitu. Jadi boleh jadi qala Abu Abdullah ni murid Imam Bukhari yang kata begini, yang tambah ni, atau Imam Bukhari sendiri. Kedua-duanya mungkin. Kedua-duanya mungkin. Jadi apa dalilnya? Bahawa setelah Imam Bukhari tambah ni, mana mandai pula. Mungkin orang kata, dia siapa? Itu Sayyidina Umar. Nak tambah-tambah kata Sayyidina Umar kata setakat itu saja. Tidak, dia ada alasan. Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW mempelajari ilmu setelah mereka tua. Itu sebab dia kata fi kibari sinnihim, setelah mereka tua. Jadi tasawwadu, kalau pakai dengan tasawwadu lebih sesuai lagi, makna tua tu. Jadi itu buktinya bahawa belajar ini boleh sampai ke tua, sampai ke umur tua, sampai jadi ketua. Sahabat-sahabat yang jadi ketua itu pun dia belajar juga. Jadi itu buktinya. Jangan kata belajar ni semasa budak saja, semasa kecil saja, semasa muda saja. Tidak. Itu bergantung kepada peluang. Mungkin kita pada masa kecil tak ada peluang itu. Setelah kita dewasa baru kita dapat peluang. Guna peluang itu. Sebab ini benda ni berharga, bernilai. Benda bernilai ni bila-bila masa pun tetap bernilai. Berguna kepada kita. Apa? Ilmu dan hikmah. Itulah yang berguna. Baiklah. Itu bukti bahawa kita elok belajar walaupun sudah tua. Sudah jadi pemimpin. Sudah berkahwin. Boleh pergi belakang tu, boleh masuk belakang mana tu. Baru kita pergi kepada hadis. Al-Humaidi, namanya Abdullah bin Az-Zubair, meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku. Ini bezalah. Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan hadis ini kepada Sufyan seorang. Sufyan terima dalam keadaan dia seorang diri. Sebab itu dia kata, dia sampaikan hadis ini dengan berkata haddatsani. Yang lain-lain tu haddatsana. Maknanya ketika guru menyampaikan itu, murid itu, pengarang itu bukan seorang. Ataupun perawi yang sebut haddatsana itu bukan seorang, tetapi ramai. Jadi di sini haddatsani, Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku berlainan daripada apa yang diceritakan kepada kami oleh Az-Zuhri. Yani ala ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri. Yani Zuhri juga ada meriwayatkan hadis ini kepada kami. Tapi tidaklah seperti yang diriwayatkan oleh Ismail bin Khalid ini. Maknanya ada perbezaan di antara dua riwayat itu. Sufyan kata Zuhri ketika sampaikan hadis ini kepada kami ada beza sedikit. Cerita dia tu daripada apa yang disampaikan oleh Ismail bin Abi Khalid ini. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya boleh diterima. Tetapi kita dapat maklumat di sini bahawa Sufyan itu
menerima hadis ini bukan sahaja daripada Ismail bin Abi Khalid. Kita dapat tahu daripada kenyataannya dalam sanad ini bahawa dia tidak menerima hadis ini daripada Ismail bin Abi Khalid sahaja. Hadis ini diterimanya juga daripada Zuhri. Dan kita tahu daripada cara dia cerita ni ada perbezaan di antara riwayat Ismail bin Khalid, gurunya yang ni, dengan gurunya yang satu lagi iaitu Az-Zuhri. Jadi perbezaan itu dari sudut lafaznya lah. Dari sudut makna dia tu lebih kurang sama. Dan ini menunjukkan boleh meriwayatkan dengan makna hadis, berdasarkan makna hadis, walaupun lafaznya itu tidak sama. Ini kadang-kadang dalam sanad dia sebut begitu. Jadi 184, kita ada nota di sini. Teruskan Soleh baca. Okey, baik. Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa jika didapati sanad bagi satu hadis berbeza, maka janganlah terus dianggap sebagai sanad yang muttarib. Kebiasaannya pada sanad yang muttarib terdapat perawi yang digugurkan, tetapi di sini tidak ada sesiapa yang digugurkan. Sanad Az-Zuhri yang lain bentuknya itu dikemukakan juga oleh Imam Bukhari di tempat lain di dalam sahihnya ini. Kalau begitu, riwayat ini mempunyai dua saluran. Pertama daripada Az-Zuhri dan keduanya daripada Ismail bin Abi Khalid. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan dua sanad ini ialah untuk menghilangkan waham sanadnya muttarib. Dan untuk menguatkan sanad hadis ini dengan mutabi' dan syahid daripada sanad yang lain. Itu tujuannya. Imam Bukhari nak mengajar kita cara penyampaian hadis itu. Kadang-kadang kita takut-takut kita kata dua saluran riwayat yang berbeza ni nampak lain. Adakah ini muttarib? Tidak. Muttarib maknanya tidak tetaplah, bergoncang, tidak konsisten. Apakah kita perlu menganggap begitu? Patut menganggap begitu? Jawabnya tidak. Tidak semestinya berbeza itu makna terus muttarib yang menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Tidak. Kadang-kadang kita dapat tahu bahawa sesuatu hadis itu ada mutabi' dia. Ada mutabi'. Mana ada penyokong. Ada orang lain yang turut meriwayatkan hadis yang sama daripada guru di atasnya. Macam di sini kita tengok di sini, cuba perhatikan di sini, Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Zuhri juga. Jadi maknanya Ismail bin Abi Khalid ni sebagai mutabi', boleh kita kata sebagai mutabi' kepada Zuhri. Atau sebaliknya, Zuhri kita kata jadi mutabi' kepada Ismail bin Abi Khalid. Ini bermakna Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada riwayat mutaba'ah. Mutaba'ah. Sebab apa dikatakan mutaba'ah? Sebab daripada sahabat yang sama. Ada kalanya kalau sahabat itu lain, dia nak ceritanya ada syawahid. Syawahid. Apabila ada perawi, dua orang perawi. Jadi yang meriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim. Daripada Qais bin Abi Hazim. Dan itu bukan menunjukkan muttarib, bahkan menguatkan lagi hadis. Kedudukan hadis itu. Sebab di peringkat itu ada dua orang yang meriwayatkan daripada guru yang sama. Itu maksudnya. Sebab kalau dia tidak bawakan begini, dia macam-macam. Timbul waham tu, keliru tu, salah faham tu, apa yang terlintas dalam fikiran kita. Macam tadilah kalau Imam Bukhari tak tambah tu, boleh jadi kalau kita pakai setakat yang Sayyidina Umar kata tu, ada orang yang faham, belajar ni sebelum itu saja. Kalau selepas itu tu, bukan masanya lagi. Jadi untuk menghilangkan waham tu kekeliruan, ataupun apa yang terlintas dalam fikiran seseorang, itu perlu kepada tambahan. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Baiklah. Saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata. Jadi kalau sebut saya telah mendengar, ini sangat penting itu. Kedudukan hadis itu lebih istimewa daripada riwayat secara tahdits semata-mata atau dengan secara an-anah. Ini kan haddatsana tahdits.
haddatsana, haddatsana semua tahdis. Kemudian dia sebut aku mendengar. Qais bin Zuhri kata aku mendengar Qais bin Abi Hazim. Takut-takut orang ingat sebab Zuhri ni salah seorang perawi mudallis. Kata dia tidak dengar secara langsung, jadi putus sanad itu. Bila dia kata sami'tu, jelas dia dengar secara langsung. Dia sendiri dengar. Qais bin Abi Hazim berkata begitu. Qais bin Abi Hazim pula kata aku dengar. Jadi ini riwayat yang tasrih bis sama' orang panggil. Riwayat yang ada tasrih bis sama'. Mana menjelaskan dia dengar. Itu kedudukannya sangat tinggi. Kedudukannya ada beza dengan semata-mata kita kata haddatsana saja ataupun an, riwayat dengan an ada beza. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, melainkan terhadap dua macam orang. Maknanya kalau kita nak berdengki pun patut wajarlah kalau kita kata dia berdengki sebab ini istimewa sangat. Yang lain tak ada dalam dunia keistimewaan yang patut kita berdengki. Kalau nak ada pun ini. Jadi macam kita kata seseorang tu gila lah kepada seseorang wanita. Patutlah gila sangat macam bidadari. Kita kata. Tapi kalau tidak sampai ke situ, tak patut lah. Tak patut. Nak gila, kita kata. Tapi manusia ni tak sampai begitu. Gila juga. Yang nak gila tu. Tak padan pun. Jadi di sini kata, kalau nak ada, bolehlah hasad itu. Maka pada dua macam manusia ni. Jadi di sini tidak ada kedengkian. 185. Ni kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca silakan. Siapa nak baca ni? Silakan. Lama dah tak dengar peserta suara peserta kita. Silakan siapa nak baca. Soleh padan lah setakat tu dia baca dah. Orang lain pula silakan. Siapa nak baca ni? Perkataan irtibat. Irtibat. Babul irtibat fil ilmi. Irtibat. Ini tidak ada hamzah sepatutnya. Alif begitu saja. Sekejap. Siapa nak baca ni? Silakan. Boleh Ustaz. Siapa ni? Adib, Muhammad Adib Manisa. Muhammad Adib ni daripada mana dah Muhammad Adib? Melaka. Oh Melaka juga. Soleh tadi pun Melaka juga. Ramai Melaka ya. Silakan. Baik, bismillah. Perkataan irtibat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam tajuk bab itu tidak dipetik daripada mana-mana lafaz hadis, tetapi ia diambil daripada mafhum la hasada, tidak ada kedengkian. Tajuk bab yang menafsirkan hadis sebegini dipanggil tarjamah syarihah dalam usul tarjamah bab, iaitu tajuk yang berperanan menjelaskan hadis bab yang ada di bawahnya. Kerana jika dipakai dengan makna literalnya, tentu sekali akan mengelirukan dan bukan itu kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Sekejap ya. Dia tajuk bab ni ada banyak maksud dia. Salah satu maksudnya ialah untuk menjelaskan perkataan yang ada dalam hadis di bawah bab itu. Macam di sini. Imam Bukhari buat dalam tajuk irtibat. Padahal dalam hadis tak ada perkataan irtibat itu. Jadi Imam Bukhari gunakan irtibat itu sebagai menjelaskan maksud hasad yang tersebut di dalam hadis itu, yang terdapat di dalam hadis itu. Bukan hasad dengan makna yang biasa, tapi hasad dengan makna ghibtah. Sebab kalau hasad dengan makna biasa itu bukan dikehendaki oleh Nabi. Tadi saya dah ceritakan hasad ni, dengki ni
dengan makna kita nak kelebihan yang ada pada seseorang dengan kelebihan itu hilang daripadanya. Itu tak bagus. Itu sifat tercela. Keji itu sifat macam tu. Tetapi kalau kita nak sangat kelebihan yang ada pada orang itu macam dia atau lebih lagi, dengan tidak mengharapkan, dengan tidak ada niat kita supaya hilang kelebihan yang ada padanya itu, maka itu dipanggil ghibtah. Jadi Imam Bukhari cuba menjelaskan makna hasad di sini. Hasad di sini ialah dengan makna ghibtah. Itu yang dipilih oleh Imam Bukhari. Tapi ada juga orang yang kata seperti akan datang, nanti kita baca seterusnya. Teruskan. Hasad yang disebutkan di sini bukanlah dengki dengan artinya yang sebenar, iaitu seseorang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain hilang dan dia sahaja yang mendapatkannya. Tetapi hasad di sini bermaksud ghibtah. Ghibtah pula ialah seseorang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dengan tidak mengharapkan hilang kebaikan itu daripadanya. Hasad dengan erti yang sebenar itu dilarang oleh Nabi SAW sendiri. Maka tentulah hasad di dalam hadis ini memberi makna ghibtah kerana ia dibenarkan, malah digalakkan. Itu cara Imam Bukhari mengajar kita. Bila kita bertemu sesuatu lafaz dalam hadis yang memang tidak sesuai, memang terlarang, dalam sekian banyak hadis terlarang. Jadi kita kena tengok adakah makna-makna lain bagi perkataan itu. Kalau ada, seharusnya dipakai dengan makna itu. Kalau kita nak pakai juga dengan makna asal tu, mesti dengan ada takwilan. Seperti selepas ini kita sebutkan. Teruskan Muhammad Adib. Sebenarnya boleh saja jika perkataan hasad dipakai dengan ertinya yang sebenar, tetapi mestilah ditakdirkan beberapa perkataan sebelumnya seperti lau kanal hasadu jaizan lakana fi hazaini walakinahu mamnu'un fa fi ghairihima aula bil man'i atau wa ghairuhuma mamnu'un yaqinan. Maksud, kalaulah hasad itu sesuatu yang harus, tentulah ia boleh pada dua perkara ini. Tetapi pada dua perkara ini pun ia terlarang. Maka ia lagi patut terlarang pada selain dua perkara ini. Itu maksudnya. Kalau kita nak pakai dengan makna asal pun, kita kena tambah beberapa takdir. Kita takwil lah, dipanggil takwil lah. Kalau nak pakai juga, boleh setengah-setengah ulama pilih yang itu, tapi Imam Bukhari tak pilih yang itu. Imam Bukhari pakai dengan makna lain, makna lain, pakai dengan makna kedua bagi perkataan hasad itu. Senang, tak payah nak takdir panjang-panjang begini, tak payah nak takwil-takwil. Tukar saja perkataan itu. Hasad tu kepada ghibtah, selesai masalah. Teruskan. Atau maka terlarangnya hasad pada perkara lain sudah pasti. Tafsiran sebegini menunjukkan keistimewaan dua sifat ini jika ada pada seseorang manusia. Tetapi penggunaan kalimah hasad sebagai ghibtah oleh Imam Bukhari di sini lebih tepat kerana ada riwayat lain dalam sahihnya. Dalam sahihnya ini pada bab Fadail Al-Quran, di dalamnya tersebut begini, qala wa bihi qala bi sanadil muttasil qala haddatsana Ali bin Ibrahim qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Syu'bah an Sulaiman sami'tu Zakwan qala sami'tu Zakwan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnataini rajulun 'allamahu Allahul Qur'ana wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar
fasami'ahu jarun lahu wa qala laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'malu wa rajulun ataahu Allahu malan wa huwa yuhlikuhu fil haqqi wa qala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'malu. Bermaksud tidak ada kedengkian melainkan terhadap dua macam orang. Pertama ialah seseorang yang Allah mengajarkan kepadanya Al-Quran, maka dia membacanya malam dan siang. Lalu jirannya mendengarnya dan berkata, aduhai, kalaulah aku dikurniakan sebagaimana dikurniakan kepada si fulan, maka aku juga akan beramal sepertinya. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, maka dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Lalu ada orang berkata, aduhai, kalaulah aku dikurniakan harta seperti dikurniakan kepada si fulan, nescaya aku juga akan beramal sepertinya. Jadi maknanya Imam Bukhari pakai hasad, perkataan hasad dalam hadis di atas dengan makna ghibtah tu dia ada alasan juga. Dia ada sandaran juga. Bukan dia pandai-pandai fikir sendiri, tidak. Dia tengok kepada hadis Abu Hurairah ni. Cuba kita perhati di sini. Ada jiran dia tu. Dia kata, aduhai, kalaulah aku dikurniakan sebagaimana dikurniakan kepada si fulan, maka aku juga akan beramal sepertinya. Jadi ini sifat ghibtah ni. Ini sifat ghibtah tu, bukan hasad. Bukan hasad. Jadi daripada situlah Imam Bukhari faham bahawa perkataan hasad di sini dengan makna ghibtah. Seseolahnya Nabi kata la ghibtata illa fitnatain. Kita tahu, Imam Bukhari tahu daripada mana? Daripada hadis ini. Walaupun dalam hadis tadi yang kita baca tu tak ada macam ni, perincian ini. Dengan adanya perincian ini menunjukkan orang yang nak kepada kebaikan dan kelebihan itu, dia tidak mengharapkan kelebihan dan kebaikan itu hilang daripada orang yang dia tengok tu. Tidak. Dia nak beramal seperti orang tu. Bukan nak orang tu selepas tu tak beramal, biar dia saja. Bukan begitu. Ini menunjukkan hasad itu dipakai dengan makna ghibtah. Dengan makna ghibtah. Baik. Dengan makna ghibtah. Pertama ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta. Dalam setengah riwayat dia sebut ilmu dulu, lepas tu baru sebut harta. Itulah yang berbeza riwayat ini. Ada yang sebut orang yang dikurniakan harta dulu, lalu dia membelanjakannya sampai habis di jalan kebenaran. Di jalan kebenaran. Ini yang patut kita ghibtah ni, kepada orang yang macam ni. Dia belanjakan di jalan kebenaran, bukan di jalan yang berpoya-poya, bukan. Apalagi kalau di jalan maksiat, itu jauh, tak boleh macam tu. Itu tak perlu kita nak lah kalau macam tu, sebab apa boleh dosa. Bukan nak dapat pahala, bukan nak dapat kelebihan, dapat dosa. Ada harta, buat maksiat. Lagi banyak harta, lagi banyak maksiat. Tidak nak ambil peluang daripada harta tu untuk akhirat. Sedangkan Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Kamu kena carilah akhirat dengan apa yang Allah kurniakan kepadamu. Allah kurniakan harta, carilah dengan harta itu akhirat, kehidupan akhirat. Jangan kira dunia saja. Cumanya Tuhan pun sebut, tapi cari akhirat pun bukanlah sampai lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa habuan kamu di dunia ini. Jadi itu pun dah ada duit, dapatlah kelebihan, ada duit, kita kaya, kita senang itu. Makanlah, kalau nak makan sedap sikit pun tak jadi masalah. Nak pergi berjalan, nak mengembara, nak begitu gini, pergi sana sini, kita ada duit, tak ada disalah itu. Yang salahnya kalau maksiat, itu bukan di jalan. Sebab itu
hadis Nabi ni dia bercakap ni memang dia kunci tu kena pada tempat dia. Membelanjakannya sampai habis. Kalau sampai habis pun tak apa. Tapi di jalan kebenaran. Ini dipanggil qaid. Baik, di sini kita ada nota 186. Teruskan. Muhammad Adib baca. Baik. Qaid ini di jalan kebenaran. Itu dipanggil kalau dalam istilah bahasa kitab ni dipanggil qaid. Qaid maknanya pengikat ini. Di jalan kebenaran itu pengikat. Kalau tak ada pengikat tu nampak macam suruh belanja habis duit tu. Ikutlah pada apa-apa pun. Tidak, di jalan kebenaran. Kalau sampai habis pun boleh. Kalau kena gaya. Kalau tak kena gaya tak boleh juga. Begitu. Teruskan. Qaid ini di jalan kebenaran menafikan andaian bahawa membelanjakan semua harta sehingga habis merupakan suatu pembaziran atau sikap melampau, israf, yang terlarang. Kerana menghabiskan semua harta di jalan kebenaran adalah suatu kebaikan yang dibenarkan. Adapun sahabat yang dilarang. Bukan ada pun ni di sini sepatutnya. Ada pun. Memang ada pun. Gitu sepatutnya. Baik. Ada pun sahabat yang dilarang Nabi. Betul dah situ. Ada pun, betul. Begitu bersambung gitu. Teruskan. Sambung. Adapun sahabat yang dilarang Nabi SAW daripada membelanjakan semua hartanya itu pula dilarang kerana keadaannya yang tidak sesuai jika dia membelanjakan semuanya. Mungkin dia mempunyai anak yang masih memerlukan kepada harta dan lain-lain. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pula contoh sahabat yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam tetapi tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana keluarga dan masyarakat sekelilingnya memahami keadaannya dan tidak akan timbul apa-apa fitnah disebabkan tindakannya itu. Ini menunjukkan perlunya ada suatu kesediaan selain daripada kesediaan harta, iaitu kesediaan jiwa, diri, keluarga dan orang sekelilingnya. Diriwayatkan bahawa ada seorang sahabat memberikan seketul emas untuk dibelanjakan di jalan Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan mengembalikannya kerana dia belum lagi mempunyai kesediaan untuk membelanjakan keseluruhan hartanya. Sekejap. Di sini saya sebut diriwayatkan. Saya tak sebut sanad dia. Sebut diriwayatkan ini orang panggil sebut dengan sirah tamrid. Mengisyaratkan kepada tak berapa kuat lah. Terutamanya kalau dalam Abu Daud disebutkan bila orang tu bagi seketul emas tu Nabi baling emas tu, nasib baik tak kena dia. Kalau kena dia sakit juga. Itu kalau kita nak terima lah cerita tu riwayat Ibnu Ishaq. Ada masalah lah. Takkan Nabi kasar macam tu. Ikut mana-mana pun orang bagi tu nak buat kebajikan untuk Islam. Dia tak faham. Ceritalah dengan elok. Apa yang baling macam tu. Itu riwayat Ibnu Ishaq. Kena ingat. Kalau kita nak terima jugalah adalah peristiwa itu. Adalah asasnya. Maka kita kata Nabi tolaklah tak terima mengembalikan. Itu saja. Bukan dengan baling tu. Kalau kita terima ada. Ini ada sebab dia. Ada sebab dia. Bukan kata tak ada langsung ruang untuk menghabiskan harta benda itu di jalan Allah untuk kebenaran, bukan. Mas ada buktinya saya tahu bakar, tapi tak ramai lah yang macam tu. Tak ramai. Baik, baca teruskan. Itulah bukti dua sifat ini merupakan kemuncak keistimewaan yang sukar dicapai sehingga patut dicemburui oleh orang yang tidak berjaya mencapainya. Harta yang banyak adalah suatu kelebihan, tetapi jika kita berfikir sejenak dan bertanya, untuk apakah disimpan harta? Mungkin
ada yang menjawab untuk anak cucu kemudian hari. Tetapi ada juga yang kedekut terhadap mereka. Mungkin ada pula yang berkata untuk bermewah-mewahan. Tetapi ada juga orang yang tidak bermewah-mewah. Harta yang ada hanya sekadar untuk menenangkan hatinya buat seketika. Seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam kehidupannya. Walaupun hartanya tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Menyimpan harta tanpa membelanjakannya di jalan yang benar adalah kerana lupa terhadap hakikat harta sebagai ujian dan mungkin menjadi balak pada hari akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Bermaksud sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. At-Taghabun ayat 15. Orang yang menyimpan hartanya di dunia akan beralih miliknya kepada orang lain setelah matinya. Tetapi orang yang membelanjakan hartanya di jalan kebenaran sebenarnya menyimpan hartanya di sisi Allah dan dia akan mendapat ganjarannya di akhirat kelak. Harta jika dikaitkan dengan dunia maka hanya setakat dunia. Tetapi jika dikaitkan dengan agama, faedahnya selama-lama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Takutlah. Hindarilah neraka walaupun hanya dengan memberi secubit buah tamar. Orang yang mempunyai jiwa sebegini adalah orang yang cerdik kerana memikirkan masa depan yang panjang. Keselamatan dan keselesaan yang diperolehinya bukan sekadar untuk kehidupan di dunia sahaja, bahkan hingga ke akhirat. Selain itu, dia juga merasa senang hati kerana orang lain mendapat kesenangan sebabkan pemberiannya itu. Menunjukkan orang yang berjiwa begini juga adalah seorang yang berhati mulia. Ada juga orang yang senang hati apabila hartanya dibelanjakan untuk diri sendiri, tetapi berat hati untuk membelanjakan hartanya kepada orang lain. Okey. Lepas tu kita pergi pula. Dan kedua ialah seseorang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan, hikmah. Maka dia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu. Ini kita minta orang lain pula lah baca bergila-gila, tak penat sangat kan. Siapa pula nak baca ni? Silakan. Nota 187 ni yang kedua pula, yang dikatakan orang yang lebih kita patut tiru, patut ikut, patut ada minat untuk menjadi seperti itu. Silakan, siapa ni nak baca? Saya Maulana. Siapa ni? Azwan. Azwan daripada mana, Azwan? Macam-macam. Macam Kelantan. Oh ya. Silakan. 187. Teruskan. Imam Bukhari ingin memberitahu bahawa hikmah adalah ilmu. Tetapi ilmu yang lebih tinggi hasil daripada faham yang mendalam dan usaha yang bersungguh-sungguh. Hikmat juga mestilah berpunca daripada ilmu yang merupakan asas pengetahuan. Apabila asas hikmat adalah ilmu, Imam Bukhari meletakkan perkataan ilmu di dalam tajuk babnya. Walaupun tiada perkataan itu di dalam matan hadis, beliau tidak meninggalkan perkataan hikmat kerana ia memang ada disebutkan di dalam hadis. Itu cara Imam Bukhari. Dia faham hadis tu macam mana. Jadi kenapa Imam Bukhari tambahkan perkataan ilmu dalam tajuk padahal ilmu tak ada. Imam Bukhari nak cerita ilmu ni sebenarnya hikmat juga. Cuma hikmat tu yang lebih tinggi. Jadi ilmu yang sikit-sikit tu asas dia. Nak dapat hikmat tu dia kena ada ilmu dulu, baru dah dapat hikmat. Yang Nabi sebut itu kemuncaknya. Seseorang tu dapat ilmu yang lebih lah, yang istimewa, yang tinggi lah maksudnya. Tetapi asasnya mesti kena ilmu biasa juga. Sebab hikmat itu pun maknanya ilmu juga, cuma ilmu yang lebih tinggi.
Oleh kerana hikmat itu makna ilmu, sebab itu Imam Bukhari tambahkan ilmu dalam tajuk. Hikmat pula kenapa dia sebutkan juga? Sebab ada orang yang belajar tak sampai ke situ pun. Sebab itulah yang sasarannya. Itulah yang Nabi SAW dorong tu, supaya yang dia kata kalau nak berdengki pun patut kita berdengki kepada orang macam ni. Sebab dia dapat ilmu yang hebat, bukan ilmu sikit-sikit. Dan hikmat itu memang ada sebut dalam hadis. Sebab tu dia tak tinggal juga dalam tajuk tu perkataan hikmat. Sebab perkataan hikmat itu ada di dalam hadis. Itu cara dia faham hadis. Begitu cara Bukhari. Ya. 188, maka ia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu. Jadi dengan adanya hikmah pada dia tu, dia dalam kehidupan dia, tindakan dia, dia berdasarkan hikmah. Berdasarkan hikmah. Itu untuk diri dia dan untuk orang lain juga. Dia jadi apa pun dia guna ilmu dia. Itu maksudnya bukan ada ilmu saja, guna ilmu. Itulah yang lebih tu, yang istimewa. Tentu sekali apa sahaja yang dilakukan dengan ilmu akan selamat. Sebagaimana dia akui dalam semua bidang ilmu. Memang kalau ikut ilmu betul kan selamat. Terjaminlah. Begitu juga kalau kita dalam apa sajalah, kita jadi apa, kita jadi hakim, kita jadi guru, kita jadi apa pun, dengan adanya hikmat itu dan kita guna itu, kita akan berjaya. Baik. Lepas tu 189, di samping mengajarkannya juga kepada orang lain. Sila Azwar sambung. 189. Okey, 189. Keputusan yang dibuat kepada dirinya sendiri adalah manfaat untuk dirinya. Keputusannya untuk mengajar orang lain, ilmunya itu pula adalah manfaat untuk orang lain. Ilmu yang sedikit tentunya tidak memadai untuk seseorang itu mengajarkannya kepada orang lain. Secara tidak langsung Nabi SAW mendorong kita supaya belajar sampai ke peringkat tertinggi, ke peringkat tinggi supaya dapat mengajar orang lain juga dan tidak terhad ilmu hanya untuk diri sendiri sahaja. Ya, terus. Orang yang mempunyai kedua-dua sifat yang dicemburui itu dicemburi ini sangatlah jarang ditemui dalam sejarah dunia. Antaranya ialah Nawab Siddiq Hasan Khan. Adapun yang mempunyai kekayaan dan membelanjakan di jalan kebenaran sahaja di zaman kita ini sehingga ditakuti musuh Islam ialah seperti Osama bin Laden. Ketakutan musuh Islam ialah kerana beliau berganding bahu bersama Mullah Omar, iaitu seorang yang dikurniakan kebijaksanaan dan mengajarkannya kepada orang lain. Gandengan antara orang yang dikurniakan ilmu dengan yang dikurniakan harta yang lain pula ialah seperti Maulana Rahmatullah Kiranwi dan Saulak. Ini contoh yang saya bagilah. Mungkin peserta ada tidak bersetuju itu terpulalah, tapi apa yang saya faham begitulah. Yang saya tahu begitu. Jadi Nawab Siddiq Hasan Khan ni seorang alim besar di zamannya. Banyak sekali kitab-kitab karangannya. Nawab Siddiq Hasan Khan. Jadi dia ni Allah SWT takdirkan berkahwin dengan raja. Keluarga raja lah. Dan raja tu bersemangat ilmu. Jadi segala-galanya kemudahan diberikan kepada dia. Ini bila berlaku ada dua kelebihan ini kan, memang akan berlaku sesuatu yang besar lah dalam sejarah. Sebab itu Nawab Siddiq Hasan Khan dia boleh menulis dengan tenang. Dia banyak karangan dia. Dan dia bawakan ulama-ulama daripada Arab pergi ke India untuk menyebarkan ilmu. Sebab dia ada banyak duit. Ini gabungan di antara kekayaan dan ilmu. Itu yang saya nak ceritanya. Kalau contoh macam Osama bin Laden itu, walaupun ramai orang kata dia macam-macam pengganas, tapi bagi saya tidak. Itu terpulang lah kepada masing-masing. Mullah Umar apa tu orang yang sangat alim.
sangat merendah diri, tak ada fikir kepentingan diri. Baru beberapa tahun akhir-akhir ni menang, askar mereka dah balik dah, tak ada dah. Dalam keadaan memalukan. Kalau peserta-peserta kita, saudara-saudara tengok, saya tengoklah, saya ikuti perkembangan tu. Jadi balik tu dalam keadaan memalukan lah. Mullah Umar dah mati dah, Usama dah mati dah. Anak-anak buah yang berjaya kemudian ni menjatuhkan, menghalau mereka daripada tanah air mereka tu. Berlari-lari pergi ke kubur Mullah Umar, yang mana tahu ni. Di situ terharu, saya pun jadi terharu tengok. Menangis-nangis. Perjuangan kita yang begini dahsyat, begini hebat ni, akhirnya berjaya. Dan kenapa ditakuti sangat? Banyak ada orang buat kajian begitu-begini. Sebenarnya 11 September apa semua tu, itu perancangan musuh semua. Tak ada kena-mengena pun dengan mereka ni. Mereka tidak ada kemampuan pun untuk buat begitu. Tapi sebenarnya dia takut ini. Gabungan ini. Tak fikir tanah air, bangsa apa. Pergi semata-mata musuh Islam. Itu yang musuh Islam takut. Yang saya nampak lah. Itu gabungan seorang saja manusia yang kaya. Tengok apa jadi. Dan seorang yang berilmu. Bagaimana kalau lebih ramai lagi? Cuma cara masing-masing lah. Kalau saya bukan caranya begitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk menaikkan semula Islam, mengembalikan maruah Islam. Sama juga dengan Maulana Rahmatullah Kiranwi ni. Ini pengarang kepada kitab Izharul Haq yang menumpaskan segala hujah Kristian di zamannya, dan menulis kitab yang menjadi panduan kepada orang-orang kemudian, termasuklah Ahmad Didat dan lain-lain dalam menghadapi Kristian dan Yahudi. Inilah Maulana Rahmatullah Kiranwi. Dia ni seorang yang berilmu. Saulat ni nama seorang perempuan. Yang kaya raya. Dialah yang memberi bantuan, sokongan, derma kepada Maulana Rahmatullah Kiranwi, sehingga Maulana Rahmatullah Kiranwi dapat membangunkan satu sekolah asalnya, Madrasah Khairiyah di Mekah, yang kemudian sekarang ni jadi universiti dah sekarang. Ini kerana ada usaha ni, gabungan, kerjasama di antara seorang yang berilmu tinggi dan seorang yang kaya. Dia akan mencipta sejarah sebenarnya. Kalau betul-betul digunakan dengan baik. Tapi kalau tidak dengan baik, tak jadilah. Gitu. Itu dalam sejarah yang saya sebut. Sampai sekarang ni, yang asalnya Madrasah Khairiyah tu, dia dah jadi universiti di Mekah. Berapa banyak manfaat yang orang dapat asalnya dengan kerjasama Saulat, seorang perempuan saja. Itu sejarahnya. Kalau kita tahu, ya. Baiklah. Teruskan Azwan teruskan. Antara pengajaran dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah perkara yang perlu digemari hanya dua. Satu, iaitu ilmu dan harta yang digunakan dengan baik. Hikmah adalah kemuncak ilmu. Orang yang berani menghabiskan hartanya di jalan kebenaran itu tentunya melakukan begitu kerana mempunyai ilmu yang benar. Ini menunjukkan dia bukan sahaja mempunyai harta tetapi juga mempunyai ilmu, kerana kebiasaan orang yang mempunyai harta akan bersifat kedekut dan sayangkan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu hubbil khairi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia manusia melampau sangat sayangkan harta secara tamak halaba. Agama kita kalau boleh baca nombor ni, baru nampak terpisah. Nombor 4. Agama kita mengajar supaya setiap individu mencari ilmu agama secara mendalam supaya tidak menjadi seperti agama-agama lain yang hanya ahli ilmu sahaja mengetahui urusan agama dan mereka dibayar supaya melakukan upacara-upacara tertentu
atas nama upacara keagamaan. Padahal apa yang mereka lakukan itu boleh saja dilakukan sendiri dan merupakan tanggungjawab masing-masing. Sepatutnya kita kena begitulah dalam masyarakat ni. Jangan adakan satu kelas ahli agama, terutamanya dalam melaksanakan upacara-upacara tertentu. Jangan begitu. Sampai nak sembahyang hajat pun sendiri tak pandai. Kena panggil orang tu, orang ni. Apa-apa pun panggil orang tu, orang ni. Akhirnya agama tu orang lain yang buat. Jangan begitu. Kita kena mendalami agama. Dan supaya kita tidak tertipu. Macam zaman sekarang ni, macam-macam lah. Pengajaran dengan adanya internet ini lagilah meluas. Ajaran-ajaran yang salah tu, kalau kita tidak mendalam ilmu, mungkin kita terpedaya, terikut-ikut. Teruskan yang kelima. Nombor 5. Apabila agama diasingkan daripada urusan dunia, maka kebanyakan orang yang bukan ahli ilmu akan merasakan mereka tiada lagi ruang untuk mencampuri urusan agama, kerana semuanya akan diserahkan kepada orang agama. Jadi kita ni, orang Islam ni bukan begitu. Bukan support agama-agama lain. Ada kelas, ada kasta ahli agama. Orang lain tak boleh campur, tak boleh masuk. Bukan gitu. Siapa pun boleh mendalami agama, boleh belajar agama, boleh jadi syekh, boleh jadi orang alim, boleh. Itu kelebihan agama kita. Adapun agama-agama lain memang ada begitu. Janganlah jadi begitu. Itulah supaya tidak jadi begitu kan, dengan cara kita mendalami agama, belajar. Dengan cara kita belajar. Jadi nampaknya nota kita telah habis setakat itu. Dan setakat itulah dulu kelas kuliah Sahih Bukhari kita untuk pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Asyad Maulana, ada satu soalan. Ya. Mengenai yang mula-mula kuliah tadi tu, Sahih Bukhari. Pasal hadis Rasulullah SAW tu, yang mana sahabat Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu yang menginfakkan harta 100% dan Umar 50% kan. Jadi macam mana kalau amalan sahabat tu yang mana dulu dipandu oleh Rasulullah SAW, dan zaman sekarang ni katakanlah ada orang yang nak infak macam tu, adakah dia perlu faham sebagaimana yang dipandu oleh Rasulullah SAW zaman dulu? Dan satu lagi, macam mana nak kaitkan dengan dalam ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyuruh kita bersederhana, termasuklah juga dalam bersedekah dan sebagainya. Minta pencerahan daripada Maulana, insyaAllah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dan tentu sekali kita kena ikut panduan daripada Rasulullah SAW. Macam saya sebut tadi, itu dah panduan itu. Kita ukurlah, tengoklah diri kita. Tengoklah diri kita, kena ke tidak saiz kita tu. Kalau tak kena, jangan. Itu mudah saja. Misalnya, saya dah sebut dah tadi, tengok kesediaan jiwa kita, diri kita, anak kita, keluarga kita, keadaan sekeliling kita, kena tengok semua tu. Kena tengok semua. Tapi bukanlah bermakna Sayyidina Abu Bakar tu bila dia dah bagi harta dia semua sekali, dia kosong dah, tak ada apa. Dia tetap berusaha, dia buat kerja. Sayyidina Abu Bakar ni, dia peniaga. Lepas tu dia dapat harta pula. Dia dapat rezeki yang lain pula. Pernah, nak ceritanya, pernah. Bukan makna sepanjang hayat dia tu dia tidak memiliki harta banyak, dah. Pernah suatu ketika dia bagi harta yang ada dengan dia tu semua sekali. Lepas tu dia tetap mencari harta lagi, dia dapat harta lagi. Dia berniaga lagi. Bukan maknanya dia duduk tangan kosong tak buat apa, dan keluarga dia pun tak ada dah punca nak makan, minum, nak hidup. Bukan begitu. Dia masih sihat, dia masih buat kerja. Lepas tu keluarga dia pun faham. Kita pun dah tahu kan Sayyidina Abu Bakar ni selepas Rasulullah, kalau kita ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar lah yang paling tinggi. Dia orang tahap mana tu. Jadi kita kena ukurlah diri kita. Itu pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga. Tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tu kan
sahabat 10 juga tu. Sahabat yang dijanjikan syurga, dia nak belanjakan semua harta dia, Nabi tak bagi. Tengok. Akhir sekali dah minta tanya lagi. Akhir sekali setakat 1/3 Nabi bagi. Sebab itulah hukum umum dalam Islam ni, nak wasiat, nak apa pun setakat 1/3 saja daripada harta. Yang selebihnya tak boleh. Ini semua menunjukkan kepentingan harta tu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kadang-kadang kita terasa baik kita buat begitu. Macam saat itu, pasal dia sakit pada ketika tu. Dia ingat ke dia nak mati tu. Rupanya Nabi dah bagi isyarat pada ketika dia tak mati lagi. Jauh lagi masanya. Dia kahwin lagi lepas pada tu, sihat, dapat anak ramai lagi. Pada masa dia berlaku tu, dia hanya ada anak seorang saja. Kan Nabi SAW kata, kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan senang, lebih baik lagi daripada dia tu duduk menadah tanya di hadapan orang. Minta sedekah. Itu tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tidak dikehendaki oleh Islam. Jadi bersederhana itulah dasar umum, dasar umum yang sebaik-baiknya jadi kita pakai. Adapun yang macam tu kalau ada, itu satu orang yang lebih lah tu. Ya, hebat lah. Istimewa lah dia. Itu lah. Tapi kita nak buat, kena fikir banyak kali. Banyak kali. Sebenarnya manusia ni kalau dia bagi 1/3 saja pun dah banyak dah. Kalau bagi 1/3 pun dah banyak dah. Jadi itulah yang sebaik-baik panduan daripada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Ijarul daripada Bukit Guntung. Ya, ya. Nak tanyalah, dia Nabi dengan kata Nabi melarang kita memukul muka kan? Apa? Memukul muka. Mukul muka, ya. Tapi kalau macam sukan yang macam boxing ke, Muay Thai ke, MMA tu macam mana hukum dia? Tak elok lah. Sebab boleh mencacatkan itu. Boleh mencacatkan. Tapi andai kata kita bertemu musuh yang sebenar dan kita perlu tumpaskan musuh itu, macam mana? Bolehkah kita pukul itu kecuali. Itu boleh. Bunuh pun boleh. Tak jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan biasa, itu yang tidak boleh. Kena mengelakkan muka sedapat mungkin. Betul. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya masih dari Subang. Ya. Saya nak tanya masalah mursalah lah Maulana. Ya. Macam mana kita nak bezakan antara musalah dan benda yang direka-reka? Kadang-kadang ustaz-ustaz yang ni selalu ikuti kuliah cakap ini masalah musalah. Ni boleh tak Maulana bagi penjarahan sikit? Dia beza yang jelas lah, yang ketara. Itu berkait dengan dunia. Masalah mursalah. Berkait dengan kebaikan dunia. Misalnya kita kata pakai mic, kita pakai komputer sekarang ni. Itu lebih kepada yang berkait dengan kemudahan dunia. Adapun yang ibadat apa ni, dia tidak begitu. Lain. Tak boleh kita kata ada masalah mursalah di situ dengan sebab gini-gini, sedangkan sebab itu sudah pun ada di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat dahulu, dan tidak ada apa-apa penghalang daripada mereka melakukannya. Tiba-tiba mereka tidak buat. Itu lain. Tak boleh kita nak kata masalah mursalah. Di situlah berlaku kekeliruan. Jadi dia kata sekarang ni kita nak ingat kepada Nabi. Kalau ingat kepada Nabi, kita buat maulid lah. Padahal buat maulid tu boleh dibuat zaman Rasulullah pun. Di zaman sahabat pun, sebab dia tu ada kasih kepada Rasulullah tu sentiasa ada. Kenapa sekarang ni baru perlu ada dan diberi pula kelebihan begini-begini tu. Itu lain. Adapun kita pakai setengah-setengah orang kata bid'ah jugalah pakai mic apa semua ni. Itu lain cerita. Lain. Terutamanya yang berkait dengan kemudahan dunia, yang berkait dengan wasilah. Wasilah. Misalnya belajar. Macam kita belajar sekarang ni. Ini wasilah semua ni. Guna Google Meet.
Dulu tak ada, kita guna. Gitu. Boleh, tidak jadi masalah, tidak kata jadi bid'ah. Berdosa pula di sini. Mengaji guna komputer, guna Google Meet, itu tidak, tak termasuk. Itu di situ silapnya. Antara wasilah dengan matlamat tu. Sedangkan yang ibadat-ibadat dibuat itu matlamat, bukan wasilah. Dia anggap berpahala pula sesuatu yang tidak ada asasnya. Lain. Adapun kita sekarang ni, kita kata tidak ada pahala, guna komputer ke apa, tak ada, ini kemudahan saja. Bukan belajar dengan komputer lebih banyak pahala dia. Yalah, kalau dapat kemudahan lebih banyak, mungkin dari sudut tu lah. Semata-mata guna alat itu tidak ada mendatangkan pahala, kita pun tak ada ingat apa-apa benda tu. Kelebihan pun tak ada. Itu beza dia. Di situ banyak berlaku silap lah dalam masyarakat ni. Ya. Itulah secara mudahnya lah. Secara mudah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Saya Aziz daripada Binjai. Ya. Tanya itu hikmah di mana? Ya. Ada orang sebut doa tu, Allahumma atini hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Ya. Itu boleh doa lah mana? Boleh. Ada jadi masalah, boleh. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya maknah daripada Dungun Terengganu. Ya. Ini soalannya agak general sikit lah. Sedang kita tahu yang banyak hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang palsu yang digunakan dalam banyak ceramah, dalam YouTube, malah digunakan oleh mereka yang bergelar asatizah. Tak pandai agama jugalah. Dan mereka ni kita lihat banyak bertebaran dalam media sosial maupun dalam di masjid-masjid. Jadi pada pendapat Ustaz lah, macam mana yang kita lihat majlis setiap negeri ada majlis agama sendiri kan. Dan mereka mesti ada kebakaran untuk memantau perkara ini kan. Jadi pada pendapat Ustaz lah, macam mana agaknya kita perlu lakukan untuk membetulkan, sebab kadang-kadang bila kita macam kita ada grup-grup WhatsApp dan sebagainya, mereka ni berkongsi hadis-hadis palsu dan sebagainya. Bila kita bawa fakta tentang kesalahan ataupun membetulkan kesalahan mereka tu, mereka suka nak menerima lah. Jadi kita ikutlah saya punya ulama ataupun saya punya cikgu macam ni ada, saya ikut je lah kata dia kan. Jadi ini pada saya ini satu barah yang memang semakin banyak. Jadi perlu kita buat sesuatu. Betul. Ya, jadi macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bagi saya kita belajar, yang pertama kita tahu dahulu. Lepas tu kita buat usaha secara individu, buat setakat mana yang kita boleh. Dengan share ke kuliah-kuliah yang bagus-bagus yang mendedahkan kesilapan sahabat-sahabat kita. Mungkin kalau kita sendiri tidak diyakini, cuba kita cari orang yang kira-kiranya diyakini oleh sahabat kita tu. Ataupun dengan kita sebarkan buku, dengan kita bekerjasama dengan pihak berkuasa agama, tolong cerita kepada dia. Kalau dia bertanggungjawab betul, dia insya-Allah akan baiki. Kalau dia tak baiki tu salah dia lah. Dan kita telah lepas dah tanggungjawab kita. Itulah antara yang perlu dibuat. Sebenarnya kalau pihak berkuasa tu dia mengambil bahagian dengan sepenuhnya betul-betul, itu lebih cepat lagi, lebih memudahkan lagi. Orang ramai ni terima. Cuma itu masalah kecuaian lah. Satu. Yang keduanya masalah kemahiran juga mungkin, dari segi kekurangan kaki tangan. Wallahualam apa lagi masalah, tak tahulah. Tetapi kita kena bekerjasama, tolong-menolong lah. Sebab orang yang duduk di jawatan itu, pegang jawatan itu, dia lagi besar tu dari kesalahan dia. Dan dosa pun lebih daripada orang lain. Kalau ada orang yang tegur, sepatutnya dia berterima kasih. Sepatutnya. Cuma manusia, ialah seperti kita tahu, kekurangannya kadang-kadang tidak begitu. Disangka lain pula. Jadi kena pandai-pandai lah. Walau bagaimanapun, kita buat sesuatu. Kalau macam saya,
saya telah mengajar ni, saya buat, saya tulis, saya buat setakat mana yang saya boleh, setakat itulah. Jadi orang lain lah pula cuba usaha perpanjangkan ilmu ini. Kalau tak puas hati lagi, mari bincang. Kalau tak puas hati lagi, bincang. Jangan terus kita kata takkanlah, dari segi logik pun kalau kita fikir, takkanlah guru kita masa kecil dulu, masa kita sekolah rendah dulu, yang dia tu yang terbaik sampai bila-bila, dia tak ada salah, takkanlah begitu. Cuba fikirlah. Kita dah tua, sepatutnya dengarlah orang lain juga. Jangan dengar satu orang saja, berasa cukup dah. Ini menyebabkan jadi kita kerugian. Jadi bagi saya kena ada usaha dari semua pihak. Usaha secara individu, kerjasama kita dengan pihak kerajaan, kalau ada, tolong dia setakat mana yang boleh. Dan sepatutnya mereka mengalu-alukan orang yang nak bekerjasama, sebab kita semua bertanggungjawab. Sama ada jawatan ke tak ada jawatan ke, semua berdosa kalau kita tahu kita tak bagi tahu. Begitu. Cumanya saya rasa orang yang ada jawatan itu ditugaskan, diberi gaji yang khusus, lebih lagi bertanggungjawab. Sepatutnya dia berterima kasih kalau ada orang tegur. Kita cubalah insya-Allah.